Baik, kita lihat pula perkara yang dilarang dalam perbentangan. Okey, kita lihat Baik, perkara yang dilarang dalam perbentangan, ada 4 perkara. Pertama, berjenaka tidak kena pada tempatnya. Dalam aspek ini, kalau kita tak tahu nak berjenaka, jangan buat. Walaupun disarankan untuk meletakkan unsur humor, tapi hendaklah hadir secara natural dan tidak dibuat-buat. Kedua, dilarang fokus perkara sampingan. Dalam aspek ini jangan bazir masa. Kalau boleh direct to the point, itu lebih baik supaya orang tidak akan rasa bosan lah. Bila mana kita terlalu meleret-leret. Ketiga, membaca slide. Jangan sesekali membaca slide. Sebab ini menunjukkan bahawa anda tidak bersedia. Kemudian, yang terakhir dilarang untuk tidak bersedia dengan soalan. Walaupun anda diberitahu bahawa tidak ada sesi Q&A, tetapi nak tak nak kena bersedia juga. Sebab boleh jadi tiba-tiba ada pula soalan-soalan yang diminta oleh penonton. Jadi kalaulah kita tak bersedia, dia akan menenggelamkanlah awak punya credibility, kewibawaan berucap. Jadi dalam aspek ini, cuba ramalkan. Cuba bayang dan ramal apa soalan-soalan yang akan ditanya oleh penonton dan anda boleh bersedialah dengan jawapan. Baik, teruskan lagi etika dan etiket pengucapan awam. Apa itu etika? Apa itu etiket? Etika ni dia berkaitan dengan betul atau salah perlakuan manusia. Dia itu nak tak nak dia mesti ikut etika ni. Benda yang betul orang akan puji. Kalau kita buat benda salah orang akan keji. Jadi dalam aspek ini etika ni nak tak nak kita mesti ikut. Etiket. Etiket ni pula dia macam ni tau. Dia tak seberat etika. Etiket ni dia melakukan sesuatu dengan betul tapi kena masa dan tempatnya. Maksudnya nak buat boleh, tak nak buat pun boleh. Tapi kalau tak buat, maka orang akan anggap kita tak beretiket. Tapi tak berdosa pun. Tapi kalau etika, kalau tak buat, mungkin akan menimbulkan dosa. Itu maksud dia lah. Sebab kalau kita tengok dalam pengucapan awam, etika dia mementingkan kejujuran. Kalau kita tak jujur dalam menyampaikan maklumat, kita menyorok fakta, maka dia akan menyebabkan masalah lain. Dalam aspek ini kita jujur, tidak menyimpan maklumat, kita cuba utamakan ketepatan fakta. Fakta yang diberi itu perlu dikaji terlebih dahulu, barulah dia akan menyebabkan pendengar itu berasa puas hatilah. Dan dalam aspek ini etika kita tak boleh nak reka-reka fakta. Itu salah. Kalau etiket dia macam buat itu bagus, kalau tak buat is okay. Tetapi orang akan anggap bahawa kita ni tak reti jaga etiket. Contohnya menjaga masa. Bila orang bagi tempoh berucap 2 jam sajalah, tak perlu lebih. Mengawal tingkah laku, tidak terlalu over. Dan ikut penampilan diri tu ikut berdasarkan apa yang telah dipersetujui. Maksudnya ialah dalam satu part, kalaulah tema bagi orang kata apa, bagi majlis itu ialah pakai batik. Tapi awak tak pakai batik, awak datang pakai kemeja. It's still okay. Walaupun awak tak ikut etiket, tapi dalam satu part, orang akan anggap bahawa awak tidak mengambil berat dengan tema tersebut. Kalau tema pada hari itu orang kata pakai pakaian busana Melayu, tetapi anda hadir dengan pakai t-shirt, it's okay. Orang tetap, majlis tetap berjalan dengan baik, dengan lancar. Tetapi dalam satu part, anda buat satu perkara itu tak kena pada masa dan tempatnya lah. Sebab tak ikut apa yang ditetapkan. Dalam satu part juga menjaga panggilan hormat. Ini juga penting dalam satu part. Kita tak boleh panggil akak, abang, walaupun orang tu dekat dengan kita. Sebab kita kena jaga kita punya panggilan hormat, sapaan hormat, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari. Itu benda dia lah. Jadi apa beza antara etika dan etiket? Ringkasnya etika ni dia tak seberat etiket. Tapi nak tak nak etiket ini perlu dibuat oleh semua orang. Kalau tak buat, maka dia akan anggap tidak bernilai murni.
Etiket pula, nak langgar pun boleh, tak ada masalah. Tapi dalam satu part, dia akan menunjukkan wujudnya kecacatan di situ. Okey, jadi dalam satu part, etiket dengan etika, dua-dua penting, tak ada masalah. Okey, last sekali ialah kesan negatif sekiranya tidak mengamalkan etika dan etiket pengucapan awam. Baik, apa kesan negatif dia? Yang pertama akan menyebabkan berlakunya salah faham, apabila maklumat yang disampaikan itu tidak disampaikan dengan baik. Kedua, bila berlaku salah faham, dia akan menyebabkan gangguan emosi apabila penerima maklumat itu menjadi keliru. Keliru. Alright, dan dalam satu part yang lain, dia akan menyebabkan orang itu mulalah merasa marah, rasa keliru, dan ini akan memberi persepsi buruk antara satu sama lain apabila maklumat itu disalah tafsir dan akhirnya menyebabkan penerima maklumat itu tidak selesa dan menimbulkan rasa curiga lah. So dalam satu part yang di sini kita perlu mengelakkan kesan negatif ini. Jadi secara rangkumannya anda telah pun berjaya mengikuti kuliah bagi pengucapan awam UBM 3252 dan jawab soalan yang telah dibekalkan sebagai uji pengetahuan anda. Sekian, terima kasih.